Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Guangzhou FC, yang mana pada perlawanan ini JDT berjaya untuk menang dalam perlawanan pertama dalam saingan ACL 2022 dengan kemenangan 5-0 hasil hat-trick dari Backson, 1 dari Fernando Forestieri dan 1 dari Ramadan Saifullah. Tahniah untuk JDT selepas menang perlawanan pertama dalam ACL dan menyumbang mata untuk MA ranking pasukan ataupun Liga Malaysia pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah faktor kemenangan dan perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah gandingan di bahagian tengah, iaitu Leandro Velasquez, Nacho Insa dan juga Afiq Fazail, yang mana ketiga-tiga player ni telah memberikan bahagian tengah pasukan JDT lebih dominan dan lebih stabil dan juga lebih versatile ketika menyerang pasukan Guangzhou FC. Yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, Afiq Fazail lebih suka untuk bertindak sebagai wide attacking midfielder, iaitu dia lebih suka untuk membantu Koh Beng Ong di bahagian flank untuk menyerang pasukan Guangzhou di bahagian kiri. Manakala Leandro Velasquez akan lebih menumpukan corak permainan pasukan JDT di bahagian tengah ataupun lebih narrow lah di bahagian middle area. Dan apa yang paling penting adalah Leandro Velasquez akan menjadi connector untuk bahagian tengah dan juga bahagian kiri serta bahagian kanan sekiranya JDT cuba untuk melakukan switch play. Manakala untuk Nacho Insa, kita boleh lihat peranan dia adalah sebagai holding midfielder yang guide bahagian tengah dan menjadi general untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang paling menarik tentang tiga player ini adalah apabila mereka sering menukar-nukar posisi ataupun rotate mereka punya position. Kita boleh melihat apabila Leandro kadang-kadang dia ambil alih tempat Nacho Insa dan Nacho Insa akan lebih ke hadapan untuk menjadi attacking midfielder. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh tengok Afiq Fazail kadang-kadang dia involve untuk lebih membantu Koh Beng Ong di bahagian kiri, dan dalam pada masa yang sama beliau juga pandai untuk mengecilkan ataupun untuk lebih narrow ke bahagian tengah bagi membantu build up pasukan JDT di bahagian tengah, dan kadang-kadang beliau terlibat untuk melakukan switch play pasukan JDT. Jadi memang pasukan JDT di bahagian tengah ni sangat-sangat dominan dan sangat-sangat versatile, dan ketiga-tiga player ni memberikan satu corak permainan yang sangat menarik. Mereka faham antara satu sama lain. Sekiranya Afiq berada di sini, Leandro akan berada di sini. Sekiranya Nacho naik, maka Leandro akan ambil alih ataupun Afiq akan ambil alih tempat Nacho Insa pada perlawanan semalam. Jadi perkara tersebut telah memberikan satu perkara yang bagus, combination play yang bagus di bahagian tengah untuk pasukan JDT lebih ofensif ketika menyerang, dan mereka banyak option untuk menyerang menggunakan bahagian mana, sama ada bahagian kanan, bahagian kiri ataupun bahagian tengah, disebabkan kestabilan yang sudah ada di bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim tersebut pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kekuatan dan juga faktor kemenangan pasukan JDT adalah tentang defensive line mereka yang diketuai oleh Syahrul Saad, Matthew Davis dan juga Shane Lowry, yang mana ketiga-tiga player ni mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan yang paling penting mereka cepat untuk melakukan high pressing untuk memastikan counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain muda Guangzhou FC pada perlawanan semalam gagal dilaksanakan dengan cemerlang lah. Apabila kita boleh tengok Syahrul Saad, dia akan menjadi first player yang cuba untuk challenge first ball ketika pasukan Guangzhou FC cuba nak build up. Jadi kita boleh tengok dengan pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh defense pasukan JDT di samping bermain dengan defensive line yang tinggi, mereka telah menyebabkan counter attack yang cuba dilakukan oleh Guangzhou ataupun build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Guangzhou semalam gagal dijalankan dengan mudah. Jadi itu perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk defensive line pasukan JDT yang bermain dengan tinggi, dan dalam pada masa yang sama mereka cepat untuk memberikan tekanan ataupun pressure kepada pemain-pemain Guangzhou yang cuba untuk build up ataupun melakukan counter attack pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini, kita boleh tengok bagaimana
mana peranan wingback mereka, iaitu di bahagian kanan Arif Aiman, di bahagian kiri Koh Beng Ong, yang mana kedua-dua player ni memang menunjukkan satu prestasi yang menarik. Koh Beng Ong lebih kepada style of play secara direct, yang mana dia akan involve untuk melakukan serangan dan dia akan cuba untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti, dan hasilnya beliau berjaya untuk mendapatkan satu assist kepada Bekson. Manakala style of play untuk Arif Aiman, dia adalah seorang player yang lebih untuk mengucang-ngacirkan pertahanan pasukan Guangzhou FC dengan melakukan dribbling yang menarik dan juga cuba untuk beat pasukan ataupun penetrate ataupun masuk ke dalam kotak penalti pasukan Guangzhou. Lepas tu barulah dia melakukan closing. So style ataupun play style antara Arif Aiman dan juga Koh Beng ni memang sangat-sangat berbeza dan memberikan satu dimensi yang baru dan corak permainan yang agak bagus untuk bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan JDT. Yang mana di bahagian kiri JDT akan lebih kepada direct, manakala di bahagian kanan boleh dikatakan JDT akan bermain dengan sedikit fancy lah, sebab individual brilliance ataupun individual skill yang ada pada Arif Aiman ni lebih sangat-sangat sesuai untuk menjadikan beliau sebagai seorang pure winger. Jadi kanan dan kiri pasukan JDT ni dua-dua boleh attack, wingback mereka pun sangat-sangat bagus, dan dari segi defensive rate Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong pun mereka akan cepat untuk bantu pasukan JDT di bahagian pertahanan sekiranya cuba diserang atau di counter oleh pasukan Guangzhou FC pada perlawanan semalam. Itu yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Seterusnya, apa perkara yang boleh kita puji dan juga faktor kemenangan pasukan Johor Darul Takzim adalah tentang Bekson. Pada perlawanan ni, apa perkara yang kita boleh puji tentang Bekson? Untuk perlawanan ni, Bekson menunjukkan beliau adalah seorang striker yang bagus, yang mana pada season lepas beliau boleh dikatakan kempunan untuk menjaringkan gol dalam saingan ACL. Tetapi untuk perlawanan semalam beliau bantai 3 terus. Kiranya itu adalah satu pencapaian yang bagus dan player pertama yang menjaringkan hat-trick dalam saingan ACL 2022. Dan apa yang special ataupun istimewanya Bekson pada perlawanan semalam adalah yang pertama daripada segi heading, yang mana beliau mempunyai kualiti tandukan yang sangat-sangat bagus. Itu memang perlu ada pada seorang striker yang dikatakan diletakkan sebagai target man. Yang kedua adalah daripada segi positioning dan juga timing, yang mana beliau cepat untuk berada dalam kedudukan yang betul dan beliau berada dalam tempat pada masa yang tepat untuk menerima hantaran lintang daripada rakan-rakan dia. So dia pandai untuk baca hantaran daripada Koh Beng Ong, daripada Shane Lowry, untuk berada dalam posisi yang betul untuk menerima bola untuk melakukan jaringan. Jadi positioning, timing, timing of run ataupun masa ketika Bekson lari untuk menerima bola ataupun hantaran lintang daripada teammate dia tu memang sangat-sangat tepat. Lepas tu kualiti heading yang ada pada Bekson memang sangat-sangat mantap dan dia menunjukkan dia adalah seorang striker yang bagus. Dan yang paling penting tentang Bekson pada perlawanan ni adalah beliau tidak terlalu isolate, yang mana beliau juga kadang-kadang drop ke bawah untuk involve dengan build up pasukan JDT dan terlibat dengan combination play di bahagian serangan ataupun bahagian tengah pasukan JDT. Jadi benda tu telah improve a lot untuk bahagian serangan pasukan JDT, yang mana pada season lepas kita boleh tengok Bekson agak berkeseorangan, tetapi season kali ni Bekson boleh bermain dengan fancy, boleh bermain dengan seronok sebab dia ada Fernando Forestieri, dan dalam pada masa yang sama beliau juga boleh involve di bahagian tengah untuk build up pasukan JDT dan membentuk combination play yang menarik. Itu yang kelima yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji tentang pasukan Johor Darul Takzim adalah tentang Fernando Forestieri, yang mana untuk perlawanan ni memang Fernando Forestieri menunjukkan satu performance yang menarik. Dia berjaya untuk link up dengan Leandro dan juga Bekson dengan sangat baik, dan dia telah memberikan sedikit keseimbangan di bahagian hadapan, dan dia telah memberikan support kepada Bekson untuk lebih menyinar dalam setiap game lah kan. Dan dia sendiri pun menyinar dalam setiap game, yang mana kita boleh tengok apabila JDT menyerang di bahagian tengah, memang Fernando Forestieri akan involve untuk membantu corak ataupun membantu serangan tersebut dengan membuat larian, membuat one touch passing, dan yang paling penting off ball movement pasukan ataupun off ball movement Fernando Forestieri ni memang sangat-sangat bagus. Beliau pandai untuk membuat acahan, beliau pandai untuk contoh gol yang Fernando Forestieri buat dummy, bola dapat Bekson score, dia pandai untuk tarik defend dan sebagainya. So beliau telah memberikan sedikit keselesaan dan memberi ruang kepada Bekson untuk menyinar, dan dalam
masa yang sama, beliau pun menyinar untuk menjadi one of the star yang JDT ada pada season kali ini. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk Johor Darul Takzim adalah pertukaran yang dilakukan oleh Benjamin Mora di second half, iaitu beliau membawa masuk Ramadan Saifullah, Safawi Rashid, Hong Wan, Nazmi Faiz dan sebagainya, yang mana pertukaran yang dilakukan oleh pasukan JDT ni tidak mengubah cara permainan JDT yang ofensif ataupun yang suka menyerang pada peluang semalam. Dan kita tengok dengan kemasukan Nazmi Faiz, beliau membuktikan yang beliau adalah one of the best midfielder yang ada di Malaysia, dengan vision yang sangat padu, kualiti passing yang sangat padu, dan berjaya mencipta satu assist kepada Ramadan Saifullah dengan hantaran yang sangat super, marvelous boleh dikatakan. Dan yang paling penting, kita boleh juga tengok bagaimana Nazmi Faiz melakukan percubaan daripada luar kotak penalti, tetapi sayanglah Hilipan berjaya untuk tepih bola tersebut. Jadi dia, apabila kemasukan Nazmi Faiz di bahagian tengah ni, dia memberikan satu corak permainan JDT yang lebih, orang kata apa, lebih unik, yang mana dengan hantaran-hantaran jauh, dengan melakukan percubaan daripada luar kotak penalti berbanding first half, yang mana first half JDT lebih suka untuk penetrate, tetapi di second half JDT lebih suka untuk bermain dengan cuba beat ataupun cuba untuk tewaskan pertahanan Guangzhou dengan hantaran jauh dan juga percubaan daripada luar kotak penalti dengan style of play Nazmi Faiz yang mempunyai kualiti hantaran yang tepat ke arah bahagian hadapan. Itu yang boleh saya puji untuk pertukaran player. Dan kemasukan Hong Wan juga menunjukkan yang dia boleh dah untuk ganti Nacho Insa sekiranya Nacho Insa mengambil keputusan untuk bersara dalam 2 ke 3 tahun akan datang. Dan untuk Ramadan Saifullah, macam biasa, selepas season ni dia agak struggle untuk menjaringkan gol, tetapi pada perlawanan semalam beliau telah mendapat keyakinan dan berjaya menjaringkan gol yang sangat lawa. Dia membuat larian yang sangat bagus ke dalam kotak penalti, kawalan bola yang bagus, ketenangan dengan finishing yang bagus. Boleh saya katakan Ramadan sudah kembali untuk mendapat keyakinan beliau. Dan dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni, Ramadan kemungkinan besar akan kembali menyinar. Tahniah untuk Ramadan. Dan seterusnya untuk Haziq Nazli. Haziq Nazli pun saya kata sangat-sangat bagus. Seorang goalkeeper yang sangat cemerlang. Beliau bermain boleh dikatakan sebagai ball playing goalkeeper. Beliau boleh involve dan membentuk bahagian pertahanan dengan sangat baik. Dan beliau juga terlibat dengan beberapa corak di bahagian pertahanan, yang mana beliau akan membentuk back two dengan Syarul Saad atau Shane Lowry ketika pasukan JDT nak build up daripada bawah. Dan itu menunjukkan yang dia ada kualiti untuk menjadi seorang goalkeeper yang bakal mengganti Farizal Malias dengan ball playing goalkeeper yang bagus, dengan pembacaan game yang bagus, dan dia boleh involve untuk membantu bahagian pertahanan dengan build up. Itu adalah satu perkara yang bagus untuk pasukan JDT lah. Kita boleh tengok bagaimana Haziq di bahagian goalkeeper boleh bagi arahan siapa yang defend nak kena ada stay sini, siapa yang nak naik atas, dan dia akan ganti. Kalau Shane Lowry naik atas, dia akan ganti tempat Shane Lowry, membentuk back two bersama dengan Syarul Saad dan juga Matthew Davis di hujung. So benda tu memang sangat-sangat menarik lah. Itu untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kita masuk kepada ulasan pasukan Guangzhou. Guangzhou pada perlawanan ni mereka bermain dengan cuba bertahan dan cuba melakukan counter attack, tetapi disebabkan pressing yang sangat tinggi diberikan oleh pasukan Johor Darul Takzim, taktikal mereka tidak beberapa menjadi, dan kesilapan daripada goalkeeper dan juga defender yang boleh dikatakan banyak loose marking menyebabkan pasukan JDT boleh dominate game ni. Kita boleh tengok gol tandukan Bekson memang kebanyakannya loose marking, dan yang paling penting kebanyakan gol JDT adalah disebabkan peranan orang ketiga yang menarik ataupun attract defend pasukan Guangzhou untuk makin dia. Contohnya kita tengok gol kedua pasukan Johor Darul Takzim, yang mana larian daripada Afiq Fazail telah tarik dua defend dan memberi ruang kosong kepada Bekson dan juga Fernando Forestry. Dan gol yang seterusnya, gol tanduk, tak ada orang makin Bekson dan sebagainya, menyebabkan barisan pertahanan Guangzhou ni mudah untuk ditewaskan dengan corak permainan sebegitu. Tetapi ada satu perkara yang boleh saya puji, terutamanya di bahagian fullback pasukan Guangzhou, yang mana mereka cepat untuk melakukan 2-on-1 marking. Yang mana kita tengok Arif Aiman bila dia dapat bola, ada dua player Guangzhou yang akan mark dia, yang akan jaga dia. Begitu juga dengan bahagian kiri, apabila Ko Bing Ong dapat bola, akan ada 2 atau 3 player yang akan mark dia. So 2-on-1 marking mereka memang sangat superb, menyebabkan pemain-pemain di wing ataupun flank ni tak boleh nak bergerak bebas sangat lah. Jadi secara kesimpulannya, JDT memang satu skuad yang lebih berpengalaman semalam, yang mana Guangzhou hanya hantar skuad bawah 22 mereka, dan 4 pemain daripada sebelah first 11 tu adalah lebih muda daripada Arif Aiman. So saya harap Guangzhou mendapat, orang kata apa, experience yang bagus untuk kejohanan ACL ni lah, untuk semua game menentang Kawasaki dan juga urusan nanti. Itu saja urusan saya. Assalamualaikum.